Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma razuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan tayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. An Wa'il bin Hujrin annahu shalla khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajahara bi amin wa sallam an yaminihi wa an shimalihi hatta ra'aitu bayada khaddihi. Rawahu Abu Daud. Daripada Wa'il bin Hujrin, sesungguhnya dia telah menunaikan solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam membaca amin dengan kuat. Wasallama an yaminihi, dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam memberi salam, baginda sallallahu alaihi wasallam memberi salam an yaminihi, sebelah kanan, wa an shimalihi, dan juga di sebelah kiri. Hatta ra'aitu bayadha khaddihi, hinggalah aku nampak putih pipi baginda sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada pagi ni kita bertemu di masjid kita ni untuk kita kuliah subuh pada pagi ni. Mudah-mudahan kuliah kita pagi ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang lepas, kita ada baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Yang kuliah kita lepas, kita ada cerita ada satu perbalahan berlaku dekat satu kabilah Arab yang di Madinah pada ketika itu. Nama kabilah tu Bani Amrin bin Auf. Bergaduh. Bila diorang ni bergaduh, baginda sallallahu alaihi wasallam ni datang untuk nak selesaikan pergaduhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nabi yang dia tak suka tengok orang bergaduh. Bila diorang bergaduh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, dia damaikan orang bergaduh. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi nak damaikan bergaduh tu, tengah duk damaikan tu, wahanatis salah, masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar, muazzin di sini ni Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Bilal bin Rabah radhiyallahu an pun dia azan. Lepas azan tu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an naik atas masjid. Bila Bakar naik atas masjid tu nak sembahyang. Bila nak sembahyang tu iqamah dulu. Bilal bin Rabah ni dia pergi tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, apakah Abu Bakar nak jadi imam ataupun tidak. Kita sebut hari tu jadi amalan sunnah muazzin, sebelum dia nak iqamat tu dia tanya dulu Pak Imam. Jangan terus iqamah. Dia nak iqamah tu tengok Pak Imam, tanya bisik imam, macam mana, boleh? Kata boleh. Dia pun qomat lah. Lagu tu lah muazzin dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi tanya Abu Bakar, macam mana? Abu Bakar boleh. Dia pun qomat. Bila qomat, Abu Bakar pun jadi imam, dan sahabat Nabi ada dekat belakang. Tengah-tengah duk semayang tu, masa tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni naik atas masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun nak semayang jemaah. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in pada ketika itu dia memberi ruang untuk Nabi ni masuk sampai ke depan, betul-betul belakang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ni khusus untuk Nabi, jangan kita pula dah buat. Kalau ustaz datang lambat, biar ustaz duduk kat belakang. Kita dengan duduk semayang, ustaz datang, terperasan ustaz kat belakang, kita pula stand. Padahal kita dah ada dalam saf. Jangan.
Yang ini biar ke Nabi, sahabat dengan Nabi. Ini khususiat untuk Nabi SAW. Ustaz tak ada, sebab dia ada kaedah fiqh. Kaedah fiqh disebut al-itharu bil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub. Ada kaedah fiqh sebut kita ni mendahulukan orang lain. Dalam bab soft ni kita dahulukan tu hukumnya adalah makruh. Wa fi ghairiha mahbub, tapi yang lain daripada bab tu itu digalakkan. Maksudnya kalau kita nak makan, nak dulukan orang lain, itu lagi baiklah. Apa lagi, kita naik kereta, masa naik kereta tu berebut nak keluar kat pintu masjid tu lah, bila hari Jumaat tu kan, kita dahulukan orang lain. Terpulang lah nak angkat, buka tingkap, isyarat dengan tangan, ataupun angkat lampu ke, buatlah isyarat macam mana pun nak bagi laluan pada orang. Yang tu bagus. Tapi solat jemaah lain. Bila solat jemaah ni kita datang, kita kena berebut dengan orang tu dapat saf pertama. Tiba-tiba kita nak masuk, ada ustaz, kita nampak ustaz, kita go stand bagi laluan pada ustaz. Yang tu makruh. Nabi lain. Itu Nabi. Dia Nabi ni dia ada lebih dia lain berbanding dengan kita. Macam orang duk debat, ada cerita 2-3 tempat. Ada orang duk debat, duk bincang pasal fenomena Habib sekarang ni. Dekat Malaysia ni ada satu fenomena baru, Habib. Habib ni itulah yang pakai serban tutup telinga tu kan. Lepas tu dia duk buat program dekat Malaysia. Habib tu sama ada datang daripada Indonesia ataupun datang daripada Yaman. Konon ceritanya wallahu a'lam, mereka ni mendakwa mereka ni keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diorang selalu buat program kat Malaysia. Antara program dia orang buat ni selawat. Malaysia berselawat, Shah Alam berselawat, apa lagi Putrajaya berselawat. Habis dia buat program. Tak apalah nak buat ni pasal kan, kita pun bagus dia lah daripada konsert Wings tu. Kan? Awi nak buat konsert Search tu satu part, tapi kalau banding dengan dia orang tu bagus dia orang lah. Kat dekat Kedah. Kat Kedah ni pun budaya ni duk Kedah. Anak pergi Perlis baru ni, naik kapal terbang turun dekat Alustar. Alustar tu kita turun tu, kita tengok tu dia punya papan tanda besar tu gambar Habib. Hebat. Bukan sekadar gambar Habib, sebelah Habib tu Menteri Besar Kedah lah. Menteri Besar pakai jubah dia kata, dia pakai jubah dah ni. Kan? Islamik dah ni. Tengok ke dia kan. Jadi kat Kedah ada masa tambut tahun baru lepas tak silap mana. Dia orang ni yang geng-geng yang pro Habib ni, yang kaki selawat ni, yang cara selawat cara dia ni lah. Dia orang ni pergi dekat tempat orang dok pasang mercun. Kan bila sambutan adalah mercun dia pasang tu kan. Dia pergi kat ramai tu. Ada orang dok buat konsert ke, ada orang dok tunggu macam-macam lah. Dia pergi kat ramai tu, bila pukul 12 tepat, ada orang tu dok menyanyi lah, dok tengok macam-macam. Dia ni buat bulatan, dia selawat. Dia duk selawat orang-orang style dengan jubah dia, serban tutup telinga. Budak-budak ni yang merapu kita tengok, macam best pula, pergi join sekali. Kan? Ada satu part bagus tu lah. Dan dia orang banyak buat program kat Malaysia. Cuma ada part yang tak berapa nak bagus keluar. Antaranya adalah masa dia orang bukan selawat sebenarnya, dia orang bernasyid, dia baca qasidah. Anda tak setuju dipanggil sebagai selawat, sebab selawat ni mesti Nabi Muhammad SAW ajar. Yang diorang baca Hanana ni Nabi Muhammad tak ajar. Itu diorang baca. Kalau pergi dekat Mesir tu tak jumpa. Selama nak belajar tak pernah jumpa lah. Duk jumpa ni lah balik Malaysia ni, duk jumpa dalam 3-4 tahun ni. Keluar cerita Ya Hanana ni kan. Jadi bila diorang baca Ya Hanana tu, ada satu kesilapan, iaitu mereka melambaikan tangan dan mereka mengatakan Rasulullah SAW hadir dalam majlis diorang. Yang tu rasa tak berkena lah. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia ada bahas tentang kehadiran Nabi dalam majlis kita ni secara yaqazah. Dia kata benda tu mustahil boleh berlaku. Sebab kalau Nabi Muhammad SAW hadir dalam majlis kita masa kita selawat, apakah ketika itu Nabi Muhammad ada dalam kubur ataupun tidak kat Madinah tu? Satu soalan. Sebab dia kata Nabi Muhammad hadir. Dia sebut hadir tu satu part, dia lambai tangan, dia kata Nabi Muhammad duduk belah kanan aku ni. Itu yang kita pun biar kau biar betul. Jadi macam tu kan. Yang tu jadi satu tak sihat lah. Cuma ada satu lagi yang orang duk bahas tentang cium kaki Habib. Yang tu orang duk bergaduh pula, orang duk bincang. Sebab ada orang kita ni bila jumpa Habib, dia bukan sekadar cium tangan, kaki-kaki kawan tu boleh cium. Itu
Kita mari semayang kat sini ni, contohlah Habib jadi Pak Imam, keluar-keluar ramai-ramai bercium kaki. Oh ya betul. Jam kita ni kan. Dia dah ada dia buah-buah tu dah ada. Dia berlaku kat negara lain. Dekat Malaysia ni baru start nak berlaku. Jadi adalah seorang tokoh dekat Malaysia ni lah, orang yang mahir bidang hadis, yang orang nak panggil dia Maulana Asri, orang Kelantan. Dia belajar di India, Pakistan tu lah. Subalah anda pun belajar Pakistan juga. Dia belajar dia lama lah, berkat lama. Dia ni ada buat satu program, orang jemput dia minta bincang pasal Habib, antara pro dan con lah, antara pro dia yang bagus ni, yang tak bagus dia. Dalam perbincangan tu dia ada bahas tentang hadis Nabi SAW yang cerita pasal cium tangan dan cium kaki. Sebenarnya memang ada hadis sahabat Nabi ni, orang Yahudi pada zaman Nabi SAW, dia orang ni cium tangan Nabi, dia orang cium kaki Nabi SAW. Masa Nabi Muhammad sampai kat Madinah, sampai-sampai tu geng Yahudi ni, oh yang ni dah Nabi ni, dia salah, dia cium tangan, cium kaki Nabi SAW. Masa tu Nabi Muhammad atas kenderaan lah. Tak apalah, kesimpulan daripada ustaz kita ni Maulana Asri ni, dia punya kesimpulan, dia kata sebenarnya cium kaki Nabi ni khususiat Rasul SAW. Kita ni boleh cium kaki Nabi, orang lain tak boleh. Kaki-kaki ustaz tu janganlah. Ustaz tu dah lah pakai stokin tu pula seminggu tak basuh, kau pergi cium, balik-balik pakai pingsan. Kan? Dia cerita Nabi ni khususiat bagi Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab Rasulullah ni maksum. Nabi Muhammad SAW, orang buat macam mana pun, riak-riak ni tak ada dalam hati Nabi ni. Kita buat macam mana pun, sum'ah ni, yang mazmumah dalam hati ni, tak ada pada Nabi SAW. Dan Nabi Muhammad SAW ni dikatakan sebagai sumber wahyu. Bila baginda SAW ni sumber wahyu, Nabi SAW ni, dia ni kategori suci lah. Suci Nabi SAW. Tapi manusia lain daripada Nabi ni, dia bukan maksum. Kita ni orang ahli sunnah wal jamaah, kita tak ada yang dikatakan orang maksum kecuali Nabi. Kalau orang Syiah lain, orang Syiah dia ada imam maksum pula, dia ada tajuk imam maksum. Orang 12 orang yang dikatakan keturunan Rasulullah SAW, yang 12 orang tu dia kata imam maksum. Tu Syiah. Jadi Sunni dengan Syiah dia beza. Kita ni orang Sunni. Kita orang Sunni yang maksum hanya Nabi Muhammad, yang daripada Nabi tidak maksum. Jadi kalau kita nak cium tangan Nabi, nak cium kaki Nabi, okey, fine, maksum. Tapi masalah lain daripada tu, ustaz, tok guru, maulana, apa lagi, habib, dia orang ni bukan maksum. Dia orang ni orang macam kita ke? Beza dia orang dengan kita, dia orang keturunan Rasulullah, kita ni keturunan Nabi Adam AS. Nabi juga, Nabi Adam lah. Tu kita kan. Dia kata dia orang ni keturunan dari Rasulullah SAW. Yalah, keturunan Rasulullah pun sampai ke Nabi Adam juga kan. Jadi cerita dia sekarang, cium kaki Habib tak boleh, cium tangan ni tak ada masalah. Ulama semua kata boleh, tak ada masalah. Kita nak cium tangan ulama, kita nak cium tangan mak kita, kita nak cium tangan bapa kita, tafadhal, tak jadi apa masalah pun. Cuma Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, dia letak syarat, nak cium tangan ulama-ulama ni mesti kerana akhirat, tak boleh kerana dunia. Nak cium siapa-siapa pun lah, kita nak cium tangan dia pastikan kerana akhirat, bukan kerana dunia. Kita cium tu sebab ketakwaan dia kepada Allah, baru betul. Tapi kalau cium tangan dia sebab nak dapat projek, tak berapa kena tu. Yelah, kadang-kadang kita ni cium tangan orang politik. Cium tangan orang politik ni sebab ketakwaan ke kerana keduniaan agak-agak. Syah jangan. Kadang-kadang kita tengok orang ni, yalah, jawatan dia besar, dia mempunyai satu pangkat besar dalam kerajaan. Kita jumpa dia tu, kita rasa satu kebanggaan. Lepas tu kalau cium tangan dia tu, cium tu kalau boleh biar TV tu ambil gambar. Hebat. Kan? Tu kita lah. Kita kan. Anak malam tadi teringat cerita lah, kerabat dia raja ajak jumpa makan malam tadi kerabat Sultan Selangor, empuk gila, kerabat Sultan Selangor telefon ajak makan malam tadi pukul 10 malam. Lebih kurang pergi makan gogel-gogel, duk cerita pasal istana. Layan cerita. Anda pun cerita anda punya problem lah, tak ada aku peluang. Kan? Cerita-cerita adalah cerita, tak apa, tu cerita kat luar, aku pergi sebut pula kat sini. Okey, sini balik, merap mungkin perbaik. Jadi cerita dia sekarang,
cium tangan ni, Imam An-Nawawi kata yang boleh cium ni cium tangan kerana akhirat. Tapi kalau cium tangan kerana dunia, Imam Nawawi tak izinkan. Imam Nawawi nyatakan benda tu dilarang. Kalau kita cium tu kerana dunia. Kita cium tangan orang politik. Sebab apa cium tu? Sebab nak dapat projek. Tak boleh. Ada orang politik ni cium tangan. Ni kalau cium ni, mamak ni dia rasa bangga. Ni kalau minta projek mesti lulus punya ni. Contohlah kan. Yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Tapi bila isu cium kaki, yang ni berlaku debat. Ni yang ustaz kita nama Maulana Asri ni, dia buat statement. Dia kata cium kaki ni adalah khususiyat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang boleh cium kaki Rasulullah, kaki orang lain tak boleh. Cuma ada orang tak puas hati. Adalah sebilangan ustaz-ustaz yang pro Habib ni pula, dia tak puas hati. Dia tak puas hati, dia buat satu perbincangan lah, dia buat debat. Dia buat mari satu hadis. Kononnya Nabi SAW, kononnya dalam hadis tu ada seorang lelaki nama Suhaib Maula Al-Abbas. Suhaib ni adalah bekas hamba kepada pak saudara Nabi yang nama Al-Abbas. Suhaib ni kata ra'aitu Aliyan, aku melihat Ali radhiyallahu an yuqabbil, cium yada Al-Abbas wa rijlaihi. Tu kata matan tu lah. Dia kata hadis tu riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Katanya Suhaib ni kata aku tengok Ali ni pergi cium tangan Al-Abbas dan dua kaki Abbas. Jadi bila sebut riwayat Al-Imam Al-Bukhari, orang ni kata ni sahih ni. Bila kata sahih tu kata maknanya boleh lah kita cium kaki orang selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Ali ni dia pergi cium kaki Al-Abbas. Yang Abbas tu bukan Rasulullah. Abbas ni adalah pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia kan. Baik. Jadi bila dia baca hadis tu, bila orang tak cermat, kalau orang yang mengkaji hadis dia akan faham. Orang yang belajar hadis dia akan semak rupa-rupa hadis ni memanglah yang meriwayatkannya adalah Al-Imam Al-Bukhari, tetapi bukan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Tetapi dalam kitab yang lain, nama kitab tu Al-Adabul Mufrad, nama kitab. Al-Adabul Mufrad, himpunan hadis-hadis yang Imam Bukhari riwayatkan yang hadis tu tak sahih. Yang hadis sahih tak sahih, yang tak berapa nak kuat, Imam Bukhari tak satu kitab yang khusus. Yang sahih betul ni ada satu kitab yang lain pula. Satu kitab yang lain ni himpunan hadis-hadis sahih. Bila kita cek pada hadis yang dikatakan sahih itu, didapati hadis itu lemah, dhaif. Bila hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Makanya kembali pada hukum asal, boleh cium tangan Nabi, boleh cium kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau nak cium kaki orang lain daripada Rasulullah SAW tak boleh. Lebih-lebih lagi kalau kita cium memberi implikasi yang lain pada agama Islam, iaitu lahirnya sifat ta'assub kepada tok guru. Yang tu tak boleh. Sebab Islam ni melarang konsep ta'assub. Ta'assub ni tak boleh tau dalam Islam. Kita ni kadang ta'assub tu, satu geng dia paling betul. Jangan. Yang betul ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, itu yang betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar perkataan kitabullah dan sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lain daripada Nabi Muhammad, daripada Quran, yang tu terikat dengan salah. Terikat dengan kesilapan. Tapi bila ada kita pergi cium kaki ustaz-ustaz, ulama-ulama tertentu, cium kaki habib-habib tertentu, dia akan melahirkan sifat ta'assub. Bila lahir sifat ta'assub, akhir sekali kita mensucikan, kita mentakdiskan manusia-manusia tertentu. Benda ni memang tidak disukai di dalam agama Islam. Tu kena ingat. Dia fenomena ni tak ada ni kat Malaysia ni. Anak pun sebut mana-mana supaya benda ni jangan nak buat lah. Jangan. Kita kena atasi awal lagi amalan-amalan sebegini. Gitu insya-Allah. Tak apa sini balik. Jauh pergi. Jadi cerita dia Abu Bakar As-Siddiq jadi imam. Masa Abu Bakar jadi imam, Nabi Muhammad sallam ni masuk, sahabat Nabi bagi laluan, Nabi Muhammad masuk-masuk betul-betul dekat belakang Abu Bakar As-Siddiq semasa sedang solat jemaah. Masa Nabi Abu Bakar jadi pak imam, Nabi Muhammad duduk dekat belakang Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu ada seorang sahabat ni sebut subhanallah. Memberi isyarat kepada Abu Bakar yang Rasulullah ada kat belakang dia. Abu Bakar tak layan, Abu Bakar terus jadi imam. Seorang lain pula yang kedua, subhanallah sekali lagi. Abu Bakar tak layan, teruskan dengan solat tu. Sekali lagi ada pula orang lain ketiga, subhanallah. Abu Bakar tak layan, disebabkan ramai sebut subhanallah, Abu Bakar tak layan. Habis pakat subhanallah. Subhanallah.
Abu Bakar ni pun confuse juga. Apa hal lah banyak sangat, subhanallah. Macam kita lah mari solat kat sini, 4 imam sembahyang elok lah. Mari seorang tak cerdik kat belakang, subhanallah. Siapa dia pula? yang dia sebut subhanallah bukan orang sembahyang. Tu budak-budak duk berlari tu nak pedaja 4 imam. Saja kat belakang, Allah. 4 imam ni pun aku silap apa hari ni. Dia mula fikirlah kan. Jadi cerita subhanallah. Bila sebut subhanallah tu, ramai sangat Abu Bakar ni jadi confused. Bila Abu Bakar confused ni, dalam hadis Abu Bakar ni dia tengok paling ke belakang. Tengah ada sembahyang paling tengok, nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya masa kita sembahyang ni kita paling ke belakang tu, yang tu tak salah rupanya. Dia berpaling ni, kita paling kanan ke kiri ni hukumnya adalah makruh kalau tak ada sebab. Saja-saja nak paling makruh lah. Tapi kalau ada sebab kita paling tak makruh. Duduk sembahyang 4 imam lupa rakaat contoh. 4 imam lupa rakaat, masa duduk tasyahud, masa dia ni masa dia sujud. Dia sujud tu nak bangkit rakaat yang ketiga. Masa nak bangkit rakaat ketiga tu, dia confuse sebenarnya rakaat ketiga ke rakaat kedua. Masa dia sujud tu kan, sujud kedua. Jadi kalau sekiranya rakaat kedua, dia bukan terus bangkit, tetapi dia duduklah tasyahud awal kan. Jadi dia confuse tu, dia pun guna satu cara dia Allahu Akbar, dia duduk sekejap, dia paling ke belakang tengok. Sebab kadang-kadang ada makmum ni dia laju dia terus bangkit straight kan. Bila paling belakang tengok makmum semua duduk tu macam syawal. Maksudnya aku ni rakaat kedua lah. Contohlah kan. Dia buat macam tu salah ke tak salah? Dia buat macam tu tak salah. Dibolehkan. Sebab Abu Bakar As-Siddiq sendiri sembahyang, dia boleh tengok kat belakang. Okeylah, dia tengoklah belakang. Bila dia tengok kat belakang tu, nampak Rasulullah, dia pun gostan. Bila dia gostan tu, Rasulullah SAW ni isyaratkan dengan tangan supaya Abu Bakar tu jadi imam. Bila isyarat tu pula, Abu Bakar tetap gostan. Bila tetap gostan, Nabi Muhammad pula terus ke depan dan Nabi Muhammad jadi imam. Maksudnya dia boleh buat tukaran tu, yang canggih tu. Kan? Mari makmum seorang kat belakang ni, contohlah Hana datang dengan Ustaz Saiful. Ustaz Saiful imam, mana kat belakang lagu nak sembahyang, tiba Ustaz Saiful gostan. Ni pahal Ustaz ni gitu kan. Kita pun tak apalah, Ustaz bagi peluang kerana anda pun berjalan ke depan, anda pula jadi imam. Contoh, boleh ke tidak? Boleh. Jangan buat terkejut pula. Kita mesti, yang pertama mesti buat terkejut. Dan terkejut tu pula akan dibincangkan selama sebulan. Ya lama tu bincang kan. Sebenarnya ada hadis dan benda tu diamalkan oleh Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pendek cerita dia. Habis sembahyang, Nabi Muhammad SAW ni tanya kepada Abu Bakar, kenapa aku dah kata kau duduk depan, kau gostan, kenapa? Abu Bakar kata, tak patut anak Abu Quhafah itu sembahyang yang di belakangnya ada Rasulullah. Anak Abu Quhafah tu Abu Bakar lah. Abu Quhafah tu bapak dia. Jadi dia kata tak sewajarnya anak Abu Quhafah ni sembahyang dalam keadaan belakang dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu kita hadis yang kita bincang ni sebenarnya adalah bincang lah. Hadis ni kita bincang hadis ni dalam kuliah yang lepas. Tu cerita dia. Tak apa, ulang sikit-sikit. Sebab nampak cara anggut tu macam tak pun nak ingat. Kuliah itu. Okey, hari ni insya-Allah nak baca satu hadis yang Abu Daud juga. Hadis ni daripada seorang sahabat nama Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu. Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu. Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu dia kata annahu shalla khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jemaah dia dekat belakang, Rasulullah kat depan dalam solat jemaah. Dalam hadis ni disebut, dia kata fajahara bi amin. Masa sembahyang belakang Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ni bacalah waladhdallin. Bila dhalin amin. Amin tu kata Wa'il ni Nabi Muhammad baca dengan bacaan yang kuat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin tu baca dengan kuat. Okey. Jadi Rasulullah SAW ni bila dia baca amin tu dia baca dengan kuat. Benda ni berlaku debat antara ulama majoriti dengan Imam Abu Hanifah, orang mazhab Hanafi. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Hanafi disunatkan kepada imam dan makmum menyebut amin ni perlahan. Berbeza dengan mazhab kita Syafi'i. Kita kalau pergi dekat Pakistan,
Bangladesh, negara-negara yang mengamalkan mazhab Hanafi, kita solat Jumaat kita jangan terkejut. Antara benda kita akan terkejut adalah pak imam dengan makmum bila habis baca waladhdallin, dia orang baca amin tu perlahan masing-masing. Tu dalam mazhab Hanafi. Dekat sana macam tu. Kita ni lah orang Malaysia yang duk biasa mazhab Syafi'i. Pergi ke Pakistan terus ingat apa nak bagi tahu ni. Rupa-rupa dalam mazhab Hanafi ni baca dia perlahan. Bila mazhab Syafi'i, bila mazhab Hanafi baca perlahan, kita pergi kat negara dia, bila pak imam tu baca waladhdallin, kita jangan baca amin kuat-kuat. Nanti kita seorang lah itu. Masalah memang berlaku lah. Anak cerita ni pengalaman anak sendiri. Duk semayang kat situ, kita ni mula-mula sampai Pakistan. Semangat baru sampai Pakistan tu satu. Yang kedua tu semangat nak belajar tu dua. Semangat awal nak belajar lah. Mari 3-4 bulan hilang dah semangat tu. Dia cerita ni mula-mula semangat ni, sama nak belajar. Dah lah semayang Jumaat, pak imam tu pula baca sedap. Dia orang Pakistan ni, walaupun Pakistan, kadang-kadang dia baca Quran dengan pak Arab sedap dia baca Quran. Lebih kurang macam Arab. Tempat anak belajar tu imam tu suara macam Syekh Sudaisi, suara pak imam. Lepas tu dia punya bacaan pun sebiji Sudaisi. Kita duduk semayang kat belakang tu, Sudaisi apa kat depan. Ingat macam tu. Habis semayang tu jeleng-jeleng tengok, tak ada budak-budak macam kita. Sedap lah. Tapi sedap dia tu cara mazhab Hanafi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam. Sebenarnya ada amin tu, tapi amin masing-masing. Imam tu amin, makmum pun amin, amin tu diam perlahan masing-masing. Tu style dalam mazhab dia. Kita ni pula orang Malaysia yang duk biasa dengan Malaysia. Yang Malaysia ni mazhab Syafi'i. Hari tu kita duk syok dengar dia baca, kita penerang seorang-seorang amin. Tapi bila amin kita tu, kita tak baca ramai-ramai, kita baca seorang, dan amin kita tu tak habis hari tu. Amin tak keluar lah, sebab kita seorang gitu kan. Cerita kenapa mazhab Hanafi dia baca dengan perlahan? Kenapa? Sebab mereka ni meletakkan, dia orang menyatakan bila disebutkan doa ni yang mustajab mesti dibaca dengan perlahan. Doa ni nak bagi tahu antara baca kuat dengan baca perlahan, mana lagi afdal? Satu soalan. Bila kita doa kan, contoh kita semayang, habis semayang kita berdoa. Satu doa yang pak imam kita dah buat, kita ambil ramai-ramai kat belakang, kan? Itu satu yang kita biasa dah buat lah. Tapi sebenarnya yang tu tak apa, anda cerita ni boleh. Yang kita nak cerita yang afdal. Mana yang afdal? Antara kita baca kuat-kuat orang pakai amin, satu lagi kita baca perlahan, kita seseorang baca doa. Mana lagi afdal? Yang paling afdal ni kita baca doa dengan perlahan. Yang kita seorang dia tahu apa yang kita minta. Itu yang lagi afdal. Bermakna kita baca lepas tu orang ramai-ramai, bukan tak boleh, boleh, kurang afdal. Betul tak? Disebabkan doa ni afdal perlahan, makanya dalam mazhab Hanafi dia kata antara kalimah yang dikatakan doa ni adalah kita menyebut amin tu. Sebab amin tu adalah doa. Maksudnya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, tolong mustajabkan doa aku, kan? Itu makna amin. Makanya mazhab Hanafi kata itu adalah doa. Bila doa perlahan, dalam mazhab dia kita nak sebut amin tu perlahan, bukan baca dengan kuat. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi punya pendapat tu berbeza dengan mazhab kita Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Syafi'i rahmatullah alaih ni dengan imam lain lah, Imam Maliki, Imam Hanbali, dalam majoriti mazhab ni mereka mengatakan amin disunatkan baca dengan kuat. Macam kita dah buat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, ramai-ramai. Amin. Macam tu. Disunatkan kuat. Cuma persoalan dia, pak imam tu pula masa dia nak baca amin tu, kadar kuat dia kadar macam mana? Kadar kuat tu setara mana kuat tu? Kuat sangat-sangat ke sampai 7-8 saf belakang dengar ke, ataupun cukup satu saf saja dengar, ataupun macam mana? Kalau kita tengok dalam hadis, ada ni riwayat daripada Abu Daud, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an ni disebut, dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila sembahyang, Nabi baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bila Nabi Muhammad baca waladdallin, qala amin. Baginda sallallahu alaihi wasallam ni baca amin. Bila baginda sallallahu baca amin tu, hatta yasma'a may yalihi minas saffil awwal. Yang dengar ni suara Nabi sallam ni orang yang saf pertama. Orang yang saf pertama yang dekat dengan Nabi ni dengar. Bila diorang dengar, diorang amin bersama dengan Nabi. Orang belakang dengar, orang belakang dengar, orang belakang dengar. Pasal tak?
Maksudnya Pak Imam tu masa nak sebut amin tu dia tak payah nak perah betul-betul perah, tak payah. Cukup sekadar agak-agak dia saf pertama dengar, itu pun dah memadai sebenarnya. Cuma nak berderah kau dia lah. Kalau berderah so, 70 sah ke belakang pun dengar. Contohlah, ada orang kuat lagu tu kan. Tak semesti sampai tahap itu. Cukup sekadar dia dengar sampai saf yang pertama. Cuma sekarang ni benda ni mungkin tak jadi isu. Sebab apa? Sebab pakai mikrofon siap dah. Ingat kita pakai mikrofon, kita sebut pelan amin tu pak jauh dengar. Ni kalau anak tak pakai yang ni anak cakap kadar suara ni tak dengar ni. Tapi sebab ni mikrofon dok cakap kadar suara macam ni pun yang jauh-jauh tu pun boleh dengar. Kita pergi buka speaker kat atas dekat keliling kelalang habis boleh dengar kuliah kita begini. Contohlah kan. Cuma anak pesan lah, kalau kita ni kuliah-kuliah pagi-pagi macam ni tak payahlah pasang kat luar tu. Marah kat orang nanti. Kan? Dia ada kadang-kadang separuh-separuh masjid ni dia tak tahulah, anak pun tak faham style Islam dia tu. Pagi-pagi kena pasang Quran. Yang tu kacau juga tu. Pagi-pagi pasang Quran. Pasang Quran tu sejam awal. Ya, nak bagi tahu tak payah buat lah. Nabi Muhammad tak pernah buat benda tu. Nabi Muhammad SAW tak pernah buat pun. Kita tak katalah pasang Quran tu haram. Tetapi kalau sampai ganggu orang, yang tu tak boleh tu. Kita duduk dekat sini, orang bukan Islam, bor masjid ni. Jadi susah lah dia orang nak tidur kan. Tapi kalau kita buat zuhur contoh, kita pasang Quran asar. Yang asar ni kalau kita pasang tak ada siapa pun terganggu. Yang tu cerita lain lah. Tapi kalau pagi orang duduk tidur, kita pergi pasang Quran kuat-kuat, kacau orang. Marah ke orang. Tak boleh. Kita kena masukkan di telinga mereka ni adalah ayat-ayat Allah di pagi hari. Kau pun kan. Nak beragama ni jangan sampai menyusahkan orang dah lah. Dia beragama ni penting, tapi beragama jangan sampai menyusahkan orang lain. Kita ini nak beragama, tapi yang pelik tu beragama sampai menyusahkan orang lain. Islam tak pernah ada sampai tahap itu. Kita baca dalam hadis Nabi SAW ni pagi-pagi tu bangkit tahajud. Tapi Nabi Muhammad bangkit tahajud, lepas tahajud tidur balik. Tu Nabi SAW bangkit tahajud, lepas tu nak beli ke subuh tu tidur dulu. Bila Nabi Muhammad bangun pula tu? Bila orang azan subuh tu? Bila azan subuh Nabi Muhammad bangun untuk sembahyang qabliyah subuh, lepas tu sembahyang subuh. Tu Nabi Muhammad, maksudnya sebelum azan subuh tu Nabi tidur. Bayangkan kalau orang ambil ni side macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni tidur lepas daripada tahajud, sebelum azan subuh tu dia tidurlah dulu. Kita pergi pasang Quran awal, tak terganggu mamat tu. Dah mengganggu pula orang yang tahajud tu. Betul tak? Orang yang dia nak berehat selepas dia tahajud, padahal dia tu kaki tahajud. Tak, ada kita ni dia agama tu, style agama dia tu sampai mengganggu orang lain. Jangan. Anak bagi tahu tak payah buat lah. Kalau ada orang dah buat tu stop, jangan nak buat dah. Masjid ni tak buat insya-Allah. Macam ni tak buat. Ni ada separuh-separuh masjid lah. Buat. Anak bagi tahu tak payah buat. Kalau ada buat stop, jangan nak buat dah. Nak pasang juga ustaz. Kami tak boleh, kena pasang juga. Kalau tak pasang kami rasa macam kurang di agama kami. Letak tanggapan macam tu. Kalau nak pasang sangat, ada cadangkan pasang zuhur dengan asar nanti. Sebab zuhur dengan asar ni kalau pasang, dia tak ganggu orang. Orang pun tak kisah. Tak ada siapa tidur time tu kan. Orang pun kalau kau pasang pun, dia tak mengganggu hidup dia. Pasanglah. Tapi kalau subuh, anda cadangkan janganlah mengganggu. Ada kadang-kadang, ada di kalangan kita dia pasang. Bila pasang, ada orang bukan Islam marah. Orang bukan Islam bising. Bila kita ni kata, tengok musuh Allah. Tengok. Pergi tuduh orang musuh Allah pula. Padahal kita bongok. Agama tak sampai tahap itu. Agama Islam ni dia betul meraihkan kemanusiaan. Tu Islam, ajaran Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah begitu. Tak apalah. Ni kita ni bila kita sebut doa sir perlahan. Tapi bila sebut sir perlahan, masa kita baca doa ni sunat sir, makanya Imam Abu Hanifah orang mazhab Hanafi dia kata bila kita sebut amin ni perlahan. Berbeza dengan jumhurul ulama, majoriti ulama. Baca dengan amin dengan kuat, dan kita baca tu pula baca elok amin. Ingat min tu pun satu problem juga. Orang ni kadang-kadang kita pergi sembahyang mana-manalah, lebih-lebih lagi masjid negara, main Jumaat, subuh juga sembahyang Jumaat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita nak dengar kat belakang amin. Jadi macam tu. Pasal berlaku. Sebenarnya macam mana? Tu soalan dia. Min tu dia panggil mad arid lisukun.
mad arid lis sukun. Orang Malaysia tak kenal mad arid lis sukun. Dia kenal buah sukun. Orang Malaysia sebab dia makan kan. Mad arid lis sukun dia boleh baca dengan 2, 4 atau 6 harakat. Ingat baca elok harakat bukan rakaat. Maksudnya kalau Pak Imam tu mulakan dengan mad arid lis sukun 6 pada bacaan Fatihah, maka min nanti pun mesti jadi 6. Kalau mulakan dengan 2 jadi 2, kalau mula dengan 4 maka dia pun jadi 4. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca dengan 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca 2. Nanti sampai amin nanti min tu pun 2. Tapi kalau dia start dengan min yang 4, dia start dengan Fatihah tadi mad arid sukun yang 4, maka amin nanti pun mesti 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti amin nanti amin 4. Pasal tak? Dia kena ikut tu Fatihah dengan min tu. Orang kita sembahyang dia tak fikir tu. Pak Imam dia baca tu tak sempat nak bilang 4 ke 6, dia tak fikir semua tu. Tapi kalau sekiranya kita perhatikan cara bacaan tu, min kita nak baca tu terikat dengan Fatihah yang dibaca oleh Pak Imam. Tu cara dia, gitu cara dia. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia baca fajahara bi amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia baca amin tu baca dengan kuatlah. Dan masa kita sebut amin tu dalam hadis dia nak kalau boleh amin Pak Imam dengan amin makmum tu bersekali. Amin Pak Imam dengan amin makmum tu dia biar bersekali ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebut, baginda sallallahu alaihi wasallam kata iza qala al imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, rawahu Abu Daud. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kalau Pak Imam tersebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Pak Imam sebut waladdallin tu faqulu amin. Ni makmum belakang sebut amin. Bila makmum sebut amin tu Nabi Muhammad kata fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah. Masa dia sebut amin tu sebenarnya bukan dia seorang dia sebut amin tu. Bukan makmum tu dia sebut amin. Masa dia sebut amin tu rupa-rupanya tu malaikat pun akan menyebut amin bersama dengan dia. Dan Nabi Muhammad kata kalau selaras antara amin dia tu dengan amin malaikat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah Taala akan ampun dosa dia yang telah lepas. Betul tak? Maksudnya kita sebut amin tu pun Allah Taala bagi istimewa pada kita, dosa-dosa kita yang kita lakukan tu Allah Taala ampunkan. Betul tak? Yang lepas-lepas tu Allah Taala ampunkan dosa. Dan dosa yang diampunkan di sini dosa kecil lah, bukan dosa besar. Sebab dosa besar ni kok mana pun perlu bertaubat. Ni ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita punya amin tu kita selaraskan dengan Pak Imam supaya amin tu bersama dengan malaikat. Bila sama tu Allah Taala bagi keampunan dosa kepada kita. Lebih ceritanya menyebut amin. Tu satu part. Dan jangan kita lebih dulu pada Pak Imam lah. Dan Pak Imam tu pun kena pandai. Kita ni bila baca sembahyang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Pak Imam tu jangan waladdallin amin, makmum tak sempat nak kejar. Dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berhenti sekejap, saktah. Waladdallin sekejap, harap-harap makmum tu bila sebut amin dengan dia tu bersekali. Betul tak? Pak Imam tu sendiri tu kena cerdik. Pak Imam tu sendiri tu kena pandai. Yang kita sebut tu muwafaqah antara imam dan makmum masa kita menyebut amin tu, benda itu memang digalakkan di dalam Islam. Begitu insya-Allah. Baik. Sambungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kata Abu Wa'il ni dia kata wasallama an yaminihi wa an shimalihi hatta ra'aitu bayada khuddihi. Kemudian kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke kanan dan juga salam yang ke kiri hinggalah aku nampak putih pipi baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis memberi salam ni rukun sembahyang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam yang pertama tu rukun sembahyang. Ingat yang wajib ni adalah memberi salam. Bukan salam pertama wajib tu. Bukan salam yang ke kanan yang wajib tu. Salam pertama tu wajib, bukan salam ke kanan. Salam ke kanan tu sunat. Bermaksud kalau kita duduk muka straight tengok ke depan, kita tak pandai ke kanan dan ke kiri, kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi, sah dah sembahyang. Betul tak? Tapi kalau kita sembahyang, kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi tu,
Kita sebut tu kita paling ke kanan, kita paling ke kiri. Yang tu pahala sunat. Dalam semayang kan kita ada sebut, dia ada sunat ab'ad, dia ada sunat hay'ah. Antara sunat hay'ah ni adalah yang dimaksudkan sunat hay'ah, sunat yang kalau kita tak buat, sunat kita tampal dengan sujud sawi, itu sunat hay'ah. Sunat tidak kita tampal. Kalau sunat ab'ad, sunat kita tampal sujud sawi. Balik. Sunat ab'ad kalau kita tak buat, sunat kita tampal dengan sujud sawi. Contoh qunut subuh, sembahyang subuh tadi. Pak Imam hari tu tak baca qunut subuh. Contoh, bila Pak Imam ni tak baca qunut subuh, kita ni masa nak bagi salam tu jangan terus bagi salam. Kita sujud dua kali sujud. Sujud tu dia panggil sujud sahwi. Masa kita sujud sahwi tu kita baca subhanallah yanamu ala yasu. Ingat 2 kali tau. Ada tempat anda pergi sujud 3 kali. Anda tak tahu mana dia rebat. Anda pun terkejut. Weh, biar betul Pak Imam ni 3 kali. Ada sekali anda singgah dekat sahabat berenam, singgah semayang. Pak Imam tu sujud sawi sekali. Itu pun pelik juga. Kenapa dia macam Pak Imam ni? Sujud tu 2 kali sujud. Dia sujud, duduk antara sujud, dia sujud pula sekali lagi. Dia bangun tu bagi salam. Sujud sawi dia bagi. Sujud sawi bacaan dia subhanallah yanamu ala yasuhu. Bacaan subhanallah yanamu ala yasuhu ni tak ada dalam hadis. Subhanallah yanamu ala yasuhu ni bacaan yang dicadangkan oleh ulama-ulama fiqh. Dalam hadis tak ada. Makanya ulama-ulama hadis macam Al-Imam Al-Bukhari, dia mencadangkan kepada kita masa kita sujud sawi, baca macam bacaan sujud yang lain. Subhan rabbiyal a'la. Nampak kita nak baca subhanallah yanamu ala yasuhu, baca lagi lah, bukan salah pun. Tapi nak cerita sebut benda tu tidak ada di dalam hadis. Yang tu dicadangkan oleh ulama-ulama fiqh. Ada pula satu lagi dia panggil sunat hay'ah. Sunat hay'ah adalah sunat yang kalau kita tak buat, kita tak payah tampal dengan sujud sawi. Antara sunat hay'ah ni masa kita semayang, kita angkat takbir. Ni, angkat tangan ni. Angkat tangan ni sunat. Yang rukunnya menyebut Allahu Akbar tu. Kita mari semayang, kita sebut Allahu Akbar. Tangan kita ni tak angkat, ni tangan pun tak letak kat perut, straight macam berdiri itulah. Boleh, tak ada masalah apa pun. Semayang kita sah. Sebab angkat tangan ni, raf'ul yadain ni, hukumnya adalah sunat. Kita letak tangan dekat perut ni, hukumnya sunat. Dan sunat itu dipanggil sunat hay'ah. Antara sunat hay'ah adalah semasa kita memberi salam, kita paling ke kanan dan kita paling ke kiri. Yang kita paling tu kan, paling tu sunat. Yang dikatakan rukun semayang ni memberi salam tu, Assalamualaikum, itu yang wajib tu. Nak menghadap ke depan ke, nak menghadap ke kanan ke, nak menghadap ke kiri ke, tengah bagi salam tengok kat belakang ke, semayang dia sudah sah. Yang penting dia mesti sebut Assalamualaikum. Assalamualaikum tu yang tu rukun semayang. Tapi berpaling ke kanan dan ke kiri tu, itu bukan rukun semayang, itu perkara sunat dalam semayang. Ingat Nabi SAW bila dia memberi salam, dia salam ke kanan, salam ke kiri, dan salam ke kanan dan ke kiri itu hukumnya adalah sunat. Yang wajibnya adalah Assalamualaikum. Yang tu yang dikatakan kewajipan di dalam solat rukun sembahyang tu. Cuma ada perbincangan, ada benda ni pun ramai orang dah tanya. Sebenarnya cara bagi salam nak paling tu masa bila? Apakah masa kita sebut Assalamualaikum tu kita menghadap ke depan, lepas habis Assalamualaikum warahmatullahi baru kita paling ke kanan, lepas tu duduk ke depan balik Assalamualaikum warahmatullahi baru kita paling ke kiri? Mazhab kita Syafi'i rahmatullah alaih, mazhab Syafi'i, benda ni pernah ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali menyatakan kita ni mazhab Syafi'i, Imam Al-Ghazali ni mazhab Syafi'i, dia kata kita memberi salam ke kanan dan ke kiri setelah kita menyebut Assalamualaikum warahmatullahi. Maksudnya masa sebut assalam tu menghadap ke depan lah. Tengok depan Assalamualaikum warahmatullahi, baru paling. Lepas tu menghadap pula ke depan Assalamualaikum warahmatullahi, baru paling ke kiri. Yang tu imam kita Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hambali, Hambali lain sikit. Mazhab Hambali kata kita paling ke kanan ke kiri sekali menyebut Assalamualaikum. Maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Maksud tak? Tu bezalah mazhab Hambali dengan mazhab kita Syafi'i rahmatullah alaih. Mazhab kita Assalamualaikum warahmatullahi baru paling, Assalamualaikum warahmatullahi baru paling. Tu dalam mazhab kita. Mazhab Nabi masa nak salat as-salat tu paling dah kena Assalamualaikum warahmatullahi,
Assalamualaikum warahmatullahi. Tu dalam mazhab Hambali. Nak pakai mana satu ni? Merembat mana satu nak pakai. Kan? Kita rasa macam best alik mazhab Hambali pakai mazhab Hambali. Tak jadi masalah apa pun. Nak sembahyang boleh, tak ada masalah apa pun. Kita nak pakai Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi, bawa balik pun boleh. Buat je lah. Cara dia begitu. Timbul pula perbincangan, kadang-kadang ada orang ni memberi salam, dia nak tambah, bukan sekadar Assalamualaikum warahmatullahi, dia nak tambah wabarakatuh waridwanuhu. Contoh, kalau pergi dekat Pakistan tu, yang kat tempat anda belajar, Jamiah Salafiyah, Jamiah Universiti, satu aliran dipanggil aliran Salafi. Di situ tu dia banyak benda pelik yang kita tak pernah tengok ada orang situ buat. Antaranya tok guru kat situ, ustaz-ustaz kat situ, syekh-syekh kat situ, dia ni bila sembahyang, dia ni kadang-kadang dia buat benda pelik. Antara dia bagi salam. Masa dia bagi salam tu bukan Assalamualaikum warahmatullahi je, dia tambah pula belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tambah. Kita tak biasa, mula terkejut. Ini macam bagi salam kat rumah macam kita pergi orang, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Contohlah kan. Ataupun ustaz nak ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustaz persoalan dia, bila kita nak bagi salam, boleh ke tidak kita nak tambah wabarakatuh? Contoh, terus semayang Pak Imam kita, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paling kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ke kiri. Contoh, boleh ke tidak? Hukumnya boleh, tetapi tidak afdal. Faham tak? Yang afdalnya kita baca Assalamualaikum warahmatullahi sekat tu. Yang tu yang afdal. Kita ni terlebih rajin pergi tambah wabarakatuh. Boleh ke tidak? Boleh. Kalau Pak Imam kita pergi buat tambah wabarakatuh, jangan ada marah Pak Imam tu. Biarlah. Sebab memang benda tu dibolehkan. Benda tu memang dibolehkan. Tak ada pun masalah pun, insya-Allah. Gitu. Cuma kita ni kalau Pak Imam sebut Assalamualaikum warahmatullahi, okey lagi. Wabarakatuh belakang geram nak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisalah. Itu biasa-biasa berlaku kan. Tiba-tiba itu Pak Imam saja nak buat perangai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Belakang pun Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, batal sembahyang. Kan? Ingat anda dah sebut dalam kuliah lepas, kita masa sembahyang kita jangan jawab salam Waalaikumsalam. Jangan. Ingat dalam kuliah kita yang lepas ada kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila orang bagi salam pada kita ketika kita tengah sembahyang, jawab salam itu bukan menjawab Waalaikumsalam. Jawab salam ketika tengah sembahyang adalah dengan mengangkat tangan. Ingat tengah duduk sembahyang, ada seorang hamba Allah dia datang masjid, Assalamualaikum. Oi, kau biar betul. Tengah duduk sembahyang bagi salam. Pak Imam ni tu baca Fatihah terkejut sebab dengar hamba Allah ni bagi salam. Assalamualaikum. Tak apa lagi, tambah pula Assalamualaikum Pak Imam. Pak Imam pula. Pak Imam tu jadi Pak Imam. Tengah jadi imam tu jangan Waalaikumsalam. Pak Imam pula pergi sebut Waalaikumsalam, habis batal sembahyang. Cara jawab salam ketika orang memberi salam, yang ketika itu kita sedang sembahyang, caranya adalah dengan mengisyaratkan dengan tangan. Benda ni berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebut hadis hari tu. Nabi duduk sembahyang elok, mari soal Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum Rasulullah. Ni macam kita lah, Assalamualaikum Pak Imam. Macam itulah kan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Muhammad tak jawab Waalaikumsalam. Nabi Muhammad angkat tangan. Wa basata yaduhu. Nabi Muhammad buka jari macam itulah. Dia buka cara Nabi Muhammad menjawab salam ketika sedang sembahyang. Nampak cara dia. Pak Imam kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam masa sembahyang, makmum belakang, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, batal sembahyang. Jadi caranya Pak Imam nak bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tu boleh sebenarnya. Kita sendiri ni yang makmum sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pun boleh, memang boleh, tetapi tidak afdal. Yang afdal ni ikut cara Rasulullah SAW. Nabi Muhammad bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, sekat tu je. Tu cara Nabi SAW bagi salam. Baik. Okey, yang seterusnya, habis selesai bagi salam, timbul pula masalah kita ni, Pak Imam ni masa habis sembahyang, mana lagi afdal? Dia menghadap arah kiblat ke dia menghadap arah makmum? Masa wirid tu kan. Yang ni jarang berlaku tempat kita. Tempat kita ni Pak Imam SAW, lepas tu dia wirid-wirid dia menghadap arah kiblat. Anak bagi tahu yang afdalnya adalah imam itu menghadap arah makmum. Maksudnya Assalamualaikum
Habis tu dia menghadap ke arah makmum, tengok makmum. Lepas tu wirid lah. Pesan tak? Dia bukan menghadap ke depan ke kiblat, dia menghadap ke kiblat. Itu tu kurang afdal pula jadi. Ya afdal tu dia menghadap ke arah makmum, ataupun ke kanan ataupun ke kiri. Yang pasti bukan ke arah kiblat. Pesan tak? Ada hadis ada hadis. Menghadap arah kiblat itu, yang membaca wirid itu sampai Allahumma antas salam wa minkas salam, baru tu paling ke tempat lain. Betul tak? Dalam hadis, kalau tengok dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini riwayat Imam Muslim kata Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha kata, dia kata kana idza sallama lam yaq'ud illa miqdar ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila bagi dia salam, bagi salam, Nabi Muhammad salam tidak duduk menghadap arah kiblat tu. Nabi Muhammad takkan duduk illa kecuali miqdar ma yaqul, kadar Nabi Muhammad membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Pak Imam, Assalamualaikum, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim tu kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tak apalah, bacalah. Sebab Allahumma antas salam wa minkas salam ni Pak Imam tu paling. Maksud tak? Dia terus paling tu sama ada dia bangkit, dia terus keluar, ataupun dia paling menghadap arah makmum, ataupun dia menghadap ke arah kanan, ataupun dia menghadap ke arah kiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang menghadap ke arah kanan, kadang-kadang menghadap arah kiri. Tapi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia mencadangkan kita ni duduk menghadap arah kanan. Nabi SAW menghadap arah kanan. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi Muhammad ni terlalu suka kepada kanan. Nabi galakkan semua perkara mulakan dengan yang kanan. Kita nak pakai kasut, mulakan yang kanan. Kita nak makan, guna tangan kanan. Kita masuk dalam rumah, tak kaki kanan. Kita naik atas masjid, kaki kanan. Betul tak? Bila Nabi Muhammad suka yang kanan, makanya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia mencadangkan apabila kita selesai semayang, kita menghadap sebelah kanan. Bagi Pak Imam, yang tu yang afdal, itu yang sunnah sebenarnya. Kita nak menghadap arah makmum pun tak apa, duduk tengok makmum, tengok muka Pak Imam, contohlah kan. Tapi kalau tengok amalan Rasulullah SAW, Nabi ni dia berdoa. Yang ini pernah ditulis oleh bin Baz, Mufti Saudi. Dia punya tahqiq, pandangan dia menyatakan sebenarnya doa lepas daripada semayang ni yang afdal adalah selepas semayang ba'diyah. Doa maksudnya Assalamualaikum, kita wirid, habis wirid terus bangkit semayang ba'diyah. Doa tak? Habis semayang ba'diyah baru kita berdoa. Dan doa tu sorang-sorang lah masing-masing. Kita ni pula lain pula. Kita ni doa sekali dengan Pak Imam, boleh ke tidak? Boleh, tak jadi masalah pun. Tapi yang terbaik kalau ikut cara Nabi Sallam, bin Baz kata habis daripada semayang jemaah, kita bukan terus berdoa, kita semayang ba'diyah dulu. Lepas semayang ba'diyah baru kita berdoa. Betul tak? Doa tu pula masing-masing. Tu kalau ikut sunnah lah. Tu macam kita pergi Saudi tu lah, yang imam Mekah tu kan, di mana ada berdoa ramai, habis orang bertoblah. Lepas tu pakai berdoa masing-masing lah. Kalau nak ikut amalan itu, yang tu amalan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ni kita baca dalam hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila habis sembahyang jemaah, Nabi Muhammad dia tak terus menghadap ke arah kiblat. Nabi menghadap arah kiblat kadar membaca astagfirullahalazim, la ilaha wahdahu la syarikalah, wirid-wirid sampai Allahumma antas salam, dia terus menghadap ke arah lain. Kalau kita boleh buat lagu tu cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah boleh buat, tak ada masalah apa pun. Kalau boleh ibadat ni, lebih-lebih lagi semayang ni, kita nak ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab amalan yang terbaik dalam ibadat adalah amalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya benda ni bukan Nabi je, ulama-ulama fiqh pun dah mencadangkan. Yang kata lepas sembahyang menghadap arah kanan ke kiri ataupun menghadap arah makmum ni, sebenarnya bukan hadis je. Ulama-ulama fiqh pun kata macam tu. Imam Al-Bahuti dalam mazhab Hanbali mengatakan begitu. Imam An-Nawawi pun kata macam tu. Kan? Ulama dalam mazhab Maliki pun kata macam tu. Banyaklah. Jadi kalau kita boleh buat cara amalan Rasulullah dalam ibadat, itu yang terbaik. Begitu insya-Allah. Hadis yang kita baca ni adalah hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Wallahu a'lam. Apakah gugur kewajipan menghadiri jemputan walimah kerana dalam majlis tersebut ada mainan muzik dan percampuran lelaki dan perempuan? Okey.
Hukum pergi kenduri kahwin bila dijemput, hukum asalnya adalah wajib. Hukum asal adalah wajib. Ijabatul da'wati wajibun. Menyahut seruan orang, hukum pergi itu adalah wajib, hukum asal. Tetapi kita kena ingat, hukum asalnya dia boleh bertukar. Bertukar ni sama ada wajib nak pergi ke haram boleh, wajib nak pergi kepada sunat pun boleh, wajib nak tukar harus boleh, tukar kepada makruh semua boleh bertukar. Berdasarkan kepada faktor-faktor tertentu. Kita pergi dekat majlis perkahwinan, tiba-tiba ada unsur maksiat sebagai contoh. Bila kita pergi kat majlis tu ada unsur maksiat, ketika itu hukum wajib sudah bertukar menjadi haram. Kita nak pergi, kita pergi tu, kalau pergi juga unsur maksiat tu menyebabkan kita tertimpa fitnah sebagai contoh. Makanya kita pergi tu pula hukumnya boleh jadi haram, wala'idzubillah. Tetapi kalau kita pergi tu adalah contoh menyanyi lah, apalah, kita duk rasa macam tak tenang hati nak balik. Tapi masa kita balik, kita kena fikir satu part, tuan rumah tu pula nak masam muka dengan kita. Betul tak? Yang tu pun perlu diambil kiri. Jadi kita kena letak asas, nak kata haram tak boleh, nak kata haram tu tak boleh. Kita boleh kata hukum pergi tu jadi harus pula sebagai contoh. Kita pergi, ataupun kita memang tak nak pergi, tengok rasa ya Allah kalau aku pergi ni terfitnah. Elakkan pula daripada berlaku permusuhan dengan tuan rumah, masa muka dengan tuan rumah. Elakkan. Macam mana nak buat? Telefonlah sepatah. Hello Syekh, minta maaf ada urusan. Ada urusan, tak menipu dah tu. Kan? Yang menipunya anak ni buat keluar cerita pelik-pelik, yang tu menipu. Jangan menipu. Sebab bila sebut ada urusan kita ni bukan banyak urusan. Kita pergi kedai tu pun urusan juga. Betul tak? Dan kan anda dah sebut sebelum ni, kita ada satu kaedah, dia panggil helah. Helah ni bukan menipu, dia tak menipu. Cuma orang yang bercakap dengan kita itu dia faham kod lain. Betul tak? Macam anda sebut baru ni, dulu anda dah pernah sebut, orang ni bini dua. Ni cerita buat bini ramai. Orang bini dua. Bila orang bini dua, dia nak pergi rumah bini nombor dua, bini nombor satu marah. Bila bini nombor satu marah, nak keluar rumah bini nombor satu dah tanya, nak pergi rumah bini nombor dua lah tu. Bini cakap gitu. Kita cakap, aku nak pergi masjid. Cakap lagu tu. Dah nak pergi bini nombor satu, nombor dua, aku nak pergi masjid. Dia ulang 4-5 kali. Dia tak kata mana ada aku tak pergi lah. Dia bukan kata lagu tu. Yang tu dah menipu. Betul tak? Dia kata aku nak pergi masjid. Tak pergi rumah bini nombor dua, pergi masjid, ulang 4-5 kali masjid. Dia pun percaya. Kita pun pergilah masjid tu, walaupun 2 minit. Lepas tu pergi rumah bini nombor 2. Betul tak? Itu bukan menipu, dia panggil helah. Berhelah. Betul tak? Boleh tak? Boleh. Islam membenarkan helah bentuk macam ni. Boleh, tak jadi masalah pun. Ilmu berhelah ni kena belajar. Kalau orang tu nak kahwin ramai, kena belajar Syekh. Kalau tak kacau banyak. Kan? Jadi kita ni cerita macam kawan kita tadi ni kan. Kawan kita pergi, kalau aku pergi dengan aku terfitnah, wala'idzubillah. Tapi kalau aku tak pergi, nanti tuan rumah masa muka dengan aku, telefon, Syekh, anda rasa anda tak boleh pergilah sebab ada urusan. Urusan apa tu? Ikut akulah. Kan? Pergi kedai ke, pergi the store ke, contoh lah kan. Pergilah. Maksudnya kita nak kata haram tu tak boleh. Sebab kalau kita kata haram, dia akan memberi implikasi lain pula. Implikasi tu pun kita kena ambil kira juga. Gitu. Satu. Ini anda tak confirm soalan kedua, benarkah ada hadis menyatakan dosa di atas kepala dan bahu berguguran ketika kita rukuk dan sujud di dalam solat? Anda tak pasti, itu insya-Allah anda cuba semak, kan kuliah akan datang anda cuba jawablah. Ini Ketiga, minta ustaz jelaskan tentang apa ni? Al-ain. Anda tak tahu apa al-ain ni. Anda tak tahu apa al-ain. Al-ain ni banyak maksud. Ni pun panggil al-ain. Ada satu lagi, ain maknanya jin. Ada satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah doa untuk jaga Hasan dan Husain, cucu Nabi sallam. U'idzukuma, aku minta berlindung untuk dua orang cucu aku ni bi kalimatillahi tammah, dengan kalimah Allah yang sempurna. Lepas tu last sekali, wa min kulli ainin lamah. Ainin tu, ainin di sini ni tafsiran ulama-ulama hadis, jin, syaitan. Jadi kalimah ain ni dia banyak maksud. Jadi dia buat sikit, minta jelaskan tentang al-ain. Anda tahu al-ain yang mana? Kan? Dia kena clear al-ain apa sebab al-ain ni banyak maksud. SB tu panggil al-ain juga.
SB mari dia dengar kuliah ambil hantar kat atas. Itu pun al-ain juga orang Arab. Kan? Di samping ada kalimah lain, jasus. Yang tu anak tak tahu, yang tu kena tanya lain lah. Minta maaf anak tak tahu. Okey, baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dari mana sumber bacaan Allahumma antas salam tadi, versi yang panjang kita bahas sekarang. Allahumma antas salam wa minkas salam. Macam mana Allahumma antas salam wa minkas salam? Macam mana? Wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta, panjang kan? Anda tak tahulah sumber mana, wallahu alam. Cuma yang anda jumpa dalam hadis yang kita baca tadi. Pendek je, tiga je. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dia tiga je. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang lain tu wallahu alam. Yang tu kena semak baliklah. Kan? Wallahu alam. Dah habis, wallahu alam. Cukup. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا علما نافعا. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Allah